Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda seperti biasalah di Bernama TV, dan satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya telah pun kita sediakan untuk kita sembang-sembang bersama dengan tiga tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya, dua di studio, dan insyaAllah kita juga akan menghubungi melalui telefon nanti tetamu kita yang seorang lagi. Baik. Saya perkenalkan dulu topik yang akan kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara. Topik kita ialah tahun 2021, cabaran COVID-19. Dan tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya di studio, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, iaitu pensyarakanan di Putra Business School ataupun PBS. Jadi Prof, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Ya, hampir-hampir kita akan menyambut tahun 2021 ya. Yeah. Tinggal sehari aja lagi. Berdebar ni. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Encik Abdul Zahari Abdul Wahid, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Makro. Jadi saya panggil Zahari aja. Ya, boleh Tuan. Bila kali terakhir kita bersama Zahari? Kalau dengan Tuan 2019, awal 2019. Betul. Saya pun masih ingat sebenarnya. Dan kepada anda, sekiranya anda juga ingin memberi pandangan, berkongsi pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara, jangan lupa seperti biasalah dua talian kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Dan seperti biasa jugalah, anda sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baiklah, tahun 2021 menjelang tiba sebenarnya. Dan tahun 2020 meninggalkan sesuatu yang cukup mencabar sebenarnya. Dan sesuatu yang kita akan tinggalkan Prof ya, tahun 2020. Tetapi sesuatu yang belum lagi meninggalkan kita ialah COVID-19 yang masih lagi berada pada situasi yang cukup dan amat membimbangkan. Jadi apakah Prof melihat bahawa ini akan merupakan satu lagi cabaran yang mungkin akan berlarutan sehinggalah tahun 2021 bila kita cakap tentang cabaran kepada sektor ekonomi negara? Ya, apabila kita mengenang kembali awal tahun 2020, kita bermula dengan keyakinan yang positif. Ya. Tetapi bermula Mac, 18 Mac PKP diperkenalkan, sehingga sekarang kita memang orang kata betul-betul mengalami kesan yang negatif dari segi ekonominya. 9 bulan pertama tahun ini kita telah mengalami pengucupan KDNK sebanyak 64%, dan kita sebenarnya sedang mengalami yang kata dia panggil technical recession. Dan disebabkan itu banyak langkah telah dilakukan oleh kerajaan dalam bentuk plan fiskal, stimulus fiscal package, dan juga apabila kita melihat apa yang telah dilakukan oleh kerajaan, ia telah sekurang-kurangnya dapat membantu memulihkan kembali ekonomi. Dan beberapa indikator kita lihat sejak sebulan 2 ini telah menunjukkan pemulihan. Kita lihat pada bulan November ekspor telah meningkat, dan apabila kita melihat satu lagi indeks, dipanggil indeks Pelopo ataupun leading index ini, telah menunjukkan tanda bahawa akan berlaku perkembangan positif ekonomi pada tahun hadapan. Dan kerajaan juga mensasarkan pertumbuhan KDNK 6.5 hingga 7.5% tahun depan. Laporan daripada Asian Development Bank, Bank Pembangunan Asia juga sekitar 7%, dan semuanya menunjukkan tanda positif. Namun itulah awal 2020 pun kita positif. Kalau di sini kita lihat ianya mungkin akan memberi kenyataan, membuatkan kita yakin akan menjadi pulih. Namun apabila berlaku penularan COVID varian baru daripada UK sebagai contoh, kita dah ada, kita nak menerima vaksin ni, tiba-tiba ada pula varian baru ni. Dan ini mungkin orang kata menyukarkan, akan memberi kesan juga kepada perancangan untuk pemulihan ekonomi. Dan kalau kita lihat dari segi harga komoditi terutamanya minyak dan gas, masih lagi orang kata walaupun menunjukkan peningkatan baru-baru ini ke lebih $50, tapi masih lagi agak rendah. Dan situasi geopolitik, dulu kita lihat Amerika dan China, sekarang China dengan Australia, dan semua ini walaupun kita mahu bermula dengan positif pada tahun 2021 ini dengan lengkuk tidak kita melandaikan lagi lengkuk jangkitan COVID-19 itu, dan juga ketidaktentuan vaksin yang belum
kita boleh dapat sepenuhnya, mungkin 10% saja untuk suku tahun pertama, semua ni boleh orang kata membantutkan usaha pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Saya suka bila sebelum saya dapatkan pandangan Azhari lah. Tadi sepintas lalu pun Prof ada menyentuh tentang perkembangan geopolitik. Ialah terutamanya melibatkan negara China dan juga negara-negara lain. Sebelum itu dengan US, sekarang dengan Australia. Tetapi kalau kita bercakap tentang ketidaktentuan politik di dalam negara kita sendiri, apakah itu juga sebenarnya akan memberi impak kepada pertumbuhan ekonomi yang kita rancangkan? Ya, kita lihatlah apa yang berlaku awal tahun ini. Perubahan kerajaan juga sebenarnya sikit sebanyak turut memberi kesan dalam usaha untuk menangani pandemik COVID-19 dari segi apakah yang sepatutnya perlu diberikan keutamaan. Dan bila ada desas-desus bahawa pilihan raya umum akan berlaku pertukaran baru-baru inilah dalam parlimen, itu semuanya boleh menyebabkan perancangan, terutamanya tahun depan kita akan bermula dengan rancangan Malaysia ke-12. Dan jika tahun depan juga sebenarnya yang memang kita rasa akan berlaku pilihan raya umum, ini yang rakyat mahu tahu apakah yang sebenarnya keutamaannya, krisis kesihatan, krisis ekonomi ataupun krisis politik. So itu yang saya berdebar tu nak tunggu 2021 tu. Okey, kita cuba dapatkan pandangan ikhlas pada Tuan Azhari sendirilah. Ini sesuatu yang tidak tentu sebenarnya. Tetapi dalam hati kecil dan juga dari pemerhatian Tuan sendiri, apakah Tuan merasa yakin bahawa tahun 2021 ini akan memberi cahaya yang lebih cerah bila kita bercakap tentang perkembangan politik perkembangan ekonomi di negara kita ini? Terima kasih Tuan. Saya rasa kalau tengok daripada apa yang berlaku sepanjang 2020 ni, banyak cabaran yang kami sebagai pemain PKS ni kata orang tak pernah terjangkau oleh minda kita sepanjang inilah hari yang 20 tahun berniaga, 30 tahun berniaga, 15 tahun berniaga kan. Antara cabaran utamanya adalah kepersiapan mental. Kita tak pernah menjangkakan 2019 ni, 2020 ni akan menjadi satu cabaran COVID-19 yang saya rasa terlalu tak pernah kita terfikir. Jadi nak menjaga perniagaan lagi, nak menjaga keluarga lagi, nak menjaga staff lagi, so benda tu cabaran yang memang berlipat kali ganda lah. Dan looking forward untuk 2021 ni, saya rasa banyak sebenarnya peluang yang ada daripada apa yang kita pernah dengar daripada pengumuman oleh pihak kerajaan, terutama dalam aspek membantu pemain PKS dari segi memperkembangkan ataupun at least kata orang mengekalkan perniagaan pada 2021. Itu yang paling penting. Dan namun begitu, cabaran-cabaran yang kita dah rasa tahun 2020 ni antaranya macam kekangan aliran tunai, orang kurang membeli, jadi kita tak boleh keluar, orang pun tak boleh keluar. So benda tu kalau tak ditangani 2020, 2021 kemungkinan besar lebih teruk. Dengan kita tahu keadaan sekarang dengan kes yang sebegini rupa, saya rasa usahawan memang kena sangat-sangat bersedia untuk menghadapi 2021. Kalau bagi saya mengharapkan lebih baik. Namun begitu jauh di minda saya mungkin akan jadi benda yang lebih teruk. Wallahu alam. Jadi perancangan perlu betul, ketersediaan terutama dalam pendigitalan perniagaan itu yang paling penting saya rasa. At least menjadikan satu platform untuk memudah carakan usahawan mengekalkan perniagaan. Kalau tidak pun berkembang pesat, namun at least mengekal perniagaan, itu yang saya rasa yang paling penting. Tapi kalau kita lihat Zahari, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Prof. Maliah, Dr. Mat Razman lah, bila you bercakap tentang PKS, kita lihat kembali apa yang telah pun dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk membantu mereka yang terlibat dalam industri PKS ini. Pelbagai package ekonomi sebenarnya telah pun dilakukan oleh kerajaan. Pelbagai bantuan diberikan kepada golongan PKS ini untuk bangun semula menghadapi tekanan yang sedang dihadapi. Apakah itu sebenarnya sedikit memberi banyak kelegaan sebenarnya kepada mereka yang terlibat dalam PKS? Ya, memang tak dinafikan Tuan, dengan bantuan daripada penjana, prihatin PKS, prihatin sebelum tu. Ia memang bantu. Contohnya yang paling mudah, kepada yang ada pekerja yang memang layak ambil bantuan upah gaji sok-sok, sekurang-kurangnya membantu dari segi aliran tunai syarikat. Kami sendiri pun antara penerima daripada sok-sok, dan moratorium satu lagi membantu dari segi aliran tunai. Sebab PKS ni antara cabaran utama dia adalah memastikan aliran tunai itu baik, baru syarikat itu boleh kekal dalam perniagaan. Jadi bila aliran tunai tempat dikawal dengan lagi baik, dirancang dengan lagi baik, sekurang-kurangnya dengan bantuan dan pengumuman yang dibuat oleh kerajaan memberi sedikit sebanyak kelegaan lah kepada PKS. Walaupun taklah selesai masalah itu 100%, sebagai usahawan saya rasa itu memang cabaran yang kita akan hadapi setiap hari, namun boleh membantu untuk mengekalkan
momentum perniagaan, boleh mengekalkan pasukan dalam perniagaan. Yang paling penting, sebab kalau kita tinggal seorang saja, tak boleh juga buat kerja. So we need to save kita punya pekerja. Dalam masa yang sama, kita juga nak kekalkan perniagaan kita dalam bidang masing-masing lah. So bantuan penjana, bantuan PKS prihatin, saya rasa ada impact lah sikit sepanjang 2020 ni. Okey, kita pergi kepada sesuatu yang mungkin memikirkan secara jauh lah. Tadi pun Prof sentuh tentang RMK 12, RMK 11 akan kita tinggalkan dalam sehari saja lagi. Tetapi tentang pelan penyusunan yang mungkin boleh dibuat dalam rancangan Malaysia ke-12 nanti, apa yang Prof rasa perlu diberi perhatian yang cukup serius oleh pihak kerajaan sebenarnya? Ya, itulah pertama kali kita harap kerajaan dapat mengumumkan RMK 12 ni secepat mungkin pada awal tahun depan. Dan ini amat penting kerana dia ke arah wawasan kemarauan bersama itu, dan juga apa yang saya lihat draft pembinaan RMK 12 ni dia lebih bertumpukan kepada beberapa paksi utama yang kita selalu nampak dalam belanjawan yang diumumkan setiap tahun. Lebih kepada memperkasakan ekonomi, perniagaan dan juga individu sebagai rakyat Malaysia. Dan satu yang penting yang diterapkan dalam RMK 12 ni ialah lebih kepada yang apa yang dipanggil Sustainable Development Goal tu, UN 70 SDGs tu. Bermaksud apa saja yang ingin dirancang untuk 5 tahun akan datang ni lebih bertumpu kepada kemampanan ekonomi, kelestarian, kepelbagaian dari segi sumber pendapatan dan kita tidak mahu bergantung kepada ekonomi sektor-sektor tradisional sahaja. Dan sebenarnya apa yang berlaku tahun ini apabila berlaku pandemik COVID-19 ini telah mempercepatkan beberapa inisiatif untuk ke arah itu, seperti macam Cik Azhari cakap lah, pendigitalan, otomasi dan juga meningkatkan kemahiran dan pengetahuan modal insan. Kita kena belajar kemahiran baru, pengetahuan baru supaya dapat orang kata kekal berdaya saing. Dan semua ini memang harus diterapkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Kita tidak boleh lagi orang kata kekal dalam model perniagaan yang lama. Dan kita lihat juga kebergantungan kepada hasil minyak dan gas sebenarnya sudah tidak boleh orang kata menjadi sumber pendapatan negara lagi. Malahan saya rasa Petronas pun tahun depan mungkin mensasarkan harga minyak mungkin sekitar 35 ke 50 dolar saja. Mereka tidak lagi orang kata mensasarkan sampai 60 ke 70. Dan disebabkan itulah ekonomi digital ataupun sekarang ni yang kita mahu tumpukan juga seperti Agri 4.0 mengaplikasikan teknologi dalam pertanian supaya kita tidak lagi bergantung kepada makanan daripada luar import. Itu kes kartel itu sebabnya kan. Dan juga beberapa inisiatif untuk menggalakkan orang muda mencuburi bidang-bidang macam inilah. Ini yang saya harap ada dalam RMK 12 tu. Bila Prof sentuh soal itu, ini pun sesuatu yang menarik sebenarnya, Zahari ya. Pandemik 19 ini ataupun pandemik COVID-19 ini banyak mengajar kita sesuatu yang baru sebenarnya. Sebab itulah kita diperkenalkan dengan norma baru. Dan dalam sektor ekonomi juga disebut bahawa mereka yang terlibat dalam sektor ekonomi juga harus memikirkan sesuatu yang berbeza daripada apa yang dilakukan sebelum ini. Dan golongan mereka yang terlibat dalam PKS juga diarah untuk mengubah pendekatan mereka, pemikiran mereka. Jadi apakah anda merasakan bahawa ini telah pun dilakukan oleh golongan mereka yang terlibat dalam PKS ini? Sepanjang 2020 ni kehadiran COVID-19 ni memaksa PKS untuk berubah. Itu satu kata orang push factor yang baik kalau kita pandang segi yang positif lah. Seperti mana yang dinyatakan oleh SBA from Amerika Syarikat, IBM menyatakan bahawa 5 tahun terkedepan proses pendigitalan dia jadi moving forward 5 tahun lebih awal. Jadi bila jadi keadaan macam ni, isu dan cabaran utama kepada PKS pula ketersediaan mereka untuk menerima adaptasi kepada teknologi, adaptasi kepada ekonomi digital. Dan cabaran tu bukan sahaja daripada ilmu, bukan sahaja daripada mindset, tapi kadang-kadang terlibat juga dengan contoh peranti yang diperlukan, facility yang diperlukan. Jadi kadang-kadang kita cakap okey, kita kena pergi e-commerce, kita kena pergi ke apps contohnya, tapi sedangkan ramai juga usahawan, terutama usahawan mikro, kadang-kadang handphone pun tuan tak settle lagi, data plan tak dapat nak akses, jadi nak mengharapkan wifi. So kadang-kadang kita lupa bahawa benda tu juga memain peranan untuk memastikan mereka ni bersedia selain daripada ilmu, bimbingan, latihan macam mana Prof cakap tadi. Benda tu
kadang-kadang menjadi penghalang. Walaupun pembeli dah bersedia, kita juga bersedia, namun cabaran peranti itu saya rasa saya banyak kali highlight supaya dapat mungkin di-highlightkan juga dalam RK12 mungkin untuk membantu usahawan dapat akses kepada peranti yang lebih baik, data peranti yang baik, supaya mereka boleh at least mula dengan digital ekonomi melalui e-commerce dan sebagainya. Okey, kita dengar apa pula pandangan daripada pemanggil kita yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang, seperti biasalah sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Ridwan. Ya. Assalamualaikum Tuan Moderator dan ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Soalan saya mengenai pakar atas tanah ada kata pasaran atas tanah jatuh 60 hingga 90%. Bagaimana ahli panel dapat ulaskan dalam hal ini? Okey, yang kedua mengenai saya dengar di Malam Menteri Kewangan Datuk Abdul Rahim Bakri dia kata kita masuk GST rugi 40 bilion. Kita rugi 20 bilion 40 bilion lah. Okey. Sebab kita dah masuk GST. Kita buat SST kita dapat semua pendapatan 20 bilion saya. Okey. Kemudian Pak RMK 12 lah. Saya tengok kita harap minta ahli panel nanti pakar ekonomi saya tengok infrastruktur banyak yang tergendala, terutama PEM Borneo, harap kerajaan dapat teruskan banyak saya tengok benda-benda yang kecil baru ni seri ada laluan kerajaan lupa tanpa lubang jadi mana kata benda yang kecil dia tak dapat kerajaan ambil perhatian yang lebih fasiliti lagi dalam hal ni. Okey. Minta ahli panel ulas dalam hal ini. Baik. Terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Yang lain-lain kalau ada pandangan-pandangan yang ingin anda lontarkan, jangan lupa guna dua talian yang kami sediakan. Okey. Barangkali ini soalan-soalan yang bersifat ekonomi. Jadi tak ada orang lain lah. Profesor Mahathir atau Dr. Razman kena respon kepada apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita tadi. Silakan. Okey, jadi saya dengar yang pasal GST kan? Ya, mula-mula pasal pasaran tanah. Pasaran tanah yang jatuh. Okey, saya ada tengok statistik indeks harga rumah okey memang menunjukkan penurunan tapi penurunannya masih sedikit. Dan satu lagi isu baru-baru ini ada pemaju perumahan mendesak supaya kerajaan menurunkan had untuk pembelian oleh warga asing untuk perumahan mewah. Bagi saya sebenarnya memang kalau kita lihat satu isu utama ialah walaupun banyak tanah yang kata tak dapat dijual, mungkin harga turun, tetapi adakah rakyat kita masih mampu memilikinya? Dan konsep memiliki rumah melalui pinjaman ni sepatutnya patut diperluaskan kepada beberapa lagi konsep yang boleh membolehkan rakyat memiliki rumah tanpa dibebani dengan hutang. Kita harap dalam belanjawan 21 baru ini tak ada sangat pasal skim rent to own tu. Itu yang sebenarnya kita nak sebenarnya. Bukannya hanya terus pergi ke bank meminjam. Sebab kita tengok kesannya apabila orang meminjam daripada bank pada tahun ini, itulah sampai kena moratorium sampai tak mampu tu. Sebenarnya alternatifnya ada. Dari segi GST pula, memang benar dulu GST memberi sumbangan about 41 bilion berbanding dengan SST baru ni 22 bilion. Tetapi kita kena faham GST ni berdasarkan kepada consumption ataupun perbelanja rakyat. Jadi kalau rakyat tak boleh nak berbelanja, jadi boleh tentu GST dapat memberikan pulangan yang besar. Dan satu isu yang masih lagi belum dapat diselesaikan oleh kerajaan berkenaan GST, walaupun dia adalah satu cukai yang efisien, yang komprehensif, yang terbaik, tetapi dari isu pulangan refund bila peniaga dah nak meminta refund balik daripada kerajaan tu tak dapat, jadi dia mengalami masalah kecairan. Jadi saya ingat GST ni boleh diperkenalkan apabila ekonomi terpulih, mungkin 2022 bukan 2021. Dan berkenaan dengan projek infrastruktur memang betul. Sepatutnya memang jika ilaksanakan ia boleh memberi orang kata ni multiplier ataupun gandaan untuk limpahan ekonomi itu. Namun dia juga kena pastikan bahawa setiap projek yang dijalankan itu impak dia dari segi pekerjanya, daripada kontraktornya adalah semua daripada tempat warga tempatan. Sebab kalau kita orang kata ambil semua daripada luar, nanti wang tu akan mengalir keluar. Dan cara pembiayaan tu juga penting. Sebab kalau kita tengok macam ECRL dan sebelum ini, pembiayaan itu
agak berat sebelah, iaitu kalau kita tidak mampu membayar balik pinjaman itu, kemungkinan kita akan kehilangan aset itu kepada pihak luar, pihak asing. Tetapi pembiayaan yang bersifat smart partnership ataupun perkongsian equity pintar yang boleh diterapkan dalam pembinaan infrastruktur ini. Bermakna apa yang saya nak cakapkan, memang belanja pembangunan itu penting, tetapi kaedah pelaksanaan dari segi pembiayaan, dari segi pengambilan pekerja, dari segi pemberian kontrak kepada tempatan itu harus orang kata telus dan harus memang benar-benar memberi impak kepada ekonomi tempatan. Okey, itu menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang sebentar tadi, dan saya ulangi lagi, sekiranya anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun melontarkan apa saja soalan berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan ini, guna 2 talian 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Apa kata kalau kita rehat dulu buat seketika? Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang tahun 2021, cabaran COVID-19. Dan seperti yang saya katakan, kita ada seorang lagi tetamu sebenarnya dalam program ruang bicara ini. Tetapi kita akan hubungi beliau melalui telefon. Jadi kita harap tetamu kita iaitu Encik Zohaimi Muhammad Sori, yang merupakan Presiden Persatuan Kampung Stay dan Homestay Malaysia ataupun MKC, sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Zohaimi. Waalaikumsalam Tuan Syukri. Tuan sihat Dengar saya dengar. Okey. Baik, Tuan, kita bercakap tentang tahun 2021, cabaran COVID-19, dan tentunya lah tahun 2020 juga merupakan satu cabaran yang cukup hebat, terutamanya bila kita bercakap dari aspek ataupun industri pelancongan itu sendiri. Jadi apa sebenarnya pembelajaran dan juga pengajaran yang boleh kita ambil daripada apa yang berlaku pada tahun 2020 ini dan mungkin akan dapat diperbaiki pada tahun 2021 nanti? Ya, terima kasih Tuan. Ya. Ini untuk tahun 2020 ni, industri pelancongan ni adalah industri yang pertama sekali kolaps. Saya boleh gunakan perkataan kolaps lah. Ya. Sehingga sekarang ni pun ke tahun sampai ke penghujung tahun 2020 ni, nampaknya kita masih lagi tidak mempunyai pelancong yang datang ke terutamanya lah ke luar bandar. Dan kita tidak nampak sebab ataupun keyakinan yang ada di kalangan pelancong-pelancong sama domestik dan luar negara tentulah datang ke luar bandar ni, tak masuk ke Malaysia. Tapi yang domestik pun nampaknya tidak begitu memberansangkan datang ke luar bandar. Namun kita kena menerima hakikat bahawa untuk di masa-masa sekarang ataupun masa akan datang, bahawa kita akan kena hidup dengan COVID-19 ni. Kerana dia sentiasa ada di sekeliling kita. Jadi, tapi kita kena mengambil lah langkah-langkah penjagaan diri kita sendiri dan juga keluarga kita dengan sangat ketat lah, supaya kita kena memutuskan rangkaian tersebut. Betul. Dan kita melihat bahawa dalam masa tahun, 2 tahun atau mungkin 3 tahun untuk pick up semula bidang pelancongan ni akan ada masa yang sebegitulah, bukan begitu cepat untuk pick up semula. Sebab bila dia pertama sekali kolaps, dia akan terakhir sekali untuk bangkit semula. Jadi walau bagaimanapun, life has to go on. Kita mesti meneruskan hidup. Jadi kita berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan pelancong untuk datang ke kawasan luar bandar ni. Okey, kita mesti mewujudkan keyakinan. Betul. Sesuatu yang mungkin penting dan menarik juga nak dapatkan pandangan Tuan Zohaimi. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah pun melakukan sesuatu yang saya kira cukup menarik di penghujung tahun 2020 ini, di mana mereka sekarang ini dalam usaha untuk membina ataupun membangunkan semula pelancongan domestik, dan kita tahu bahawa merentas negeri sudah pun dibenarkan dan sebagainya, dan PKP juga dilonggarkan, boleh dikatakan satu kelonggaran yang seolah-olah ingin memberi suntikan kepada membangunkan semula pelancongan domestik ini. Jadi apakah Tuan melihat bahawa itu sebenarnya telah pun memberi satu kesan yang positif juga bila kita bercakap tentang domestic tourism ketika ini, Tuan? Ya, saya nampak dia memberikan suntikan, walaupun kita tengok dari segi dia punya
amount tu mungkin tidaklah setara yang mungkin boleh membantu sepenuhnya, tapi walaupun itu sangat membantu pada pihak industri, terutamanya industri pelancongan luar bandar ni. Dan kita mengharapkan yang penting sekali bagaimana pelaksanaan tersebut, mekanisme bagaimana pelaksanaan tersebut yang boleh membantu industri luar bandar ni. Itu yang kita nak tengoklah. Ada juga pandangan daripada tokoh-tokoh tertentu yang mengatakan sekiranya kita ingin menggalakkan pelancongan luar bandar ini, mereka yang menjalankan industri pelancongan di luar bandar ini juga harus lebih kreatif. Mereka juga harus ada pendekatan yang mungkin dilihat lebih berkesan sebenarnya daripada apa yang dilakukan sekarang. Apakah itu sebenarnya faktor yang penting untuk melonjakkan semula industri ataupun pelancongan luar bandar ni? Ya, betul. Kita melihat bahawa lain daripada suntikan ataupun apa yang diberi oleh kerajaan, pihak pengusaha-pengusaha luar bandar ni juga mesti menunjukkan kreativiti yang mungkin mengubah pakej-pakej sedia ada ataupun produk-produk sedia ada ke arah yang lebih inovatif dan juga kreatif. Contohnya contohnya lah mungkin kalau dulu kita bawa pelancong-pelancong tersebut masuk ke dalam ladang getah, menoreh getah ataupun pergi ke ladang kelapa sawit, tengok buah kelapa sawit. Mungkin di masa-masa yang akan datang ni kita kena lebih kreatif. Contohnya kita mungkin boleh bawa buah kelapa sawit tu, tak payah pergi ke ladang dan kita bawa ke satu tempat yang mungkin kita punya tempat berkumpul tersebut untuk memberi penerangan. Sebab kalau kita bawa ke tempat tu mungkin ada benda-benda yang tidak patutnya berlaku. Contohnya macam penjarakan sosial tak dapat dielakkan. Dari itulah antara perkara-perkaranya. Okey, akhir sekali pandangan ikhlas daripada Zuhaimi sekali lah. Apakah Tuan merasakan bahawa mungkin tahun 2021 nanti akan ada satu perubahan yang mungkin akan memberikan satu kesan yang positif ke arah pelancongan, industri pelancongan itu sendiri, terutamanya untuk pelancongan luar bandar ini? Kalau kita tengok pada jangkaan ataupun pandangan-pandangan daripada pakar-pakar, kita lihat bahawa pelancongan ni tak akan pulih dalam masa terdekat ni. Ya, betul. Jadi kita kena meneruskan, contohnya dari segi benda satu perkara yang lain daripada contohnya kita membuat virtual tourism. Pihak MPC sendiri telah membuat satu kursus dan mengajar pada industri terutamanya industri luar bandar ni untuk menggunakan virtual tourism. Kita boleh menjual produk-produk kita yang berada di kampung ataupun kawasan luar bandar terus ke serata dunia. Mungkin dia boleh tengok satu program tersebut yang kita anjurkan tersebut, dia bayar contohnya RM30 atau RM40. Kalau kita dapat dalam 10 orang, ada RM300 ke RM400 ringgit kan untuk satu sesi yang mungkin memang lebih kurang maksimum 1 jam. Jadi ini adalah satu benda-benda yang kreatif yang kita kena buat dalam masa tahun-tahun yang mendatang ni. Jadi kita tak boleh menunggu terlalu lama sampai contohnya vaksin tersebut tak ada berada di pasaran ataupun benar-benar terbukti berjaya menyekat COVID-19 ni. Selain daripada itu, multi skill kepada pihak penggiat industri juga mesti dipertingkatkan. Dia tidak semestinya tertumpu kepada satu skill saja, tapi dia mesti ada skill-skill lain yang boleh memajukan diri mereka sekiranya berlaku perkara-perkara yang begini. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Zuhaimi Mohamed Sori, Presiden Persatuan Kampung Stay dan Homestay Malaysia ataupun MKHA, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan insyaAllah mungkin di masa-masa yang akan datang ini kita boleh bersama Zuhaimi untuk bersembang-sembang di studio ruang bicara ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda. Baiklah, kita kembali semula kepada kedua-dua tetamu yang berada di studio ini, dan saya tertarik hati jugalah dengan apa yang disebut oleh Zuhaimi tadi, bahawa kita perlu berubah bukan saja dalam industri pelancongan. Tadi pun kita menyebut tentang PKS juga, mereka yang terlibat dalam PKS juga harus berubah. Tetapi apa yang dilakukan oleh ini menarik, iaitu Akademi Usahawan Mikro sendiri dalam memberi nafas baru, idea baru
kepada mereka yang terlibat dalam industri PKS ini, Tuan? Okey, memang tak dinafikan sejak 2018 lagi Akademi Usaha Mikro memang berubah daripada pendekatan kepada program keusahawanan yang biasa. Kita fokus kepada keusahawanan digital dan kita nak pastikan alumni kita dan juga semua usahawan yang berada dalam lingkungan jaringan kita dapat tahu tentang betapa pentingnya keusahawanan digital, ekonomi digital. Dan alhamdulillah, it's not the right word, tapi dengan kehadiran COVID-19 ni kami lebih agresif dari segi nak membantu mereka ni untuk mendapatkan ilmu untuk transform perniagaan ke arah digital. Sekurang-kurangnya pandang dari dua aspek yang paling utama. Yang pertama adalah kita pandang dari segi frontlining. Bahasa yang paling mudah. Frontlining maksudnya ketersediaan perniagaan itu bertemu dengan pelanggan. Dari segi e-commerce ni, dari segi corporate profile, dari segi online presence-nya, social media marketing dan sebagainya. Dan yang keduanya ada segi backlining. Backlining maksudnya ketersediaan operasi di belakang. Dengan CRM, ERP, HRM untuk membantu tim dalam syarikat untuk memastikan semua automasi dalam perniagaan dapat dijalankan dengan lebih baik. Jadi kedua-dua ilmu ni perlu ada setara, dan di Akademi Usaha Mikro pula kami memang alhamdulillah terpilih sebagai salah satu daripada technical service provider untuk SME Business Digitalization Grant oleh Kementerian Kewangan, dan kami baru dapat dalam bulan lepas, dan currently memang kita agresif nak membantu mereka ni dapat solusi digital yang baik untuk dapatkan web store dengan semudah transformkan convert Facebook page mereka menjadi web store. Jadi kita nak mereka mudah dan cepat mengadaptasi ruang ekonomi ni, dan dah ada grant daripada kerajaan. Tolonglah minta, tolonglah ambil. Itu je. Okey, kita bercakap tentang Prof, tentang digital economy. Kita bercakap tentang gig economy. Tiba-tiba dua aspek ekonomi ini menjadi begitu popular disebabkan oleh COVID-19 dan disebabkan oleh berlakunya satu senario ekonomi yang melanda di seluruh dunia sebenarnya. Tetapi apakah mereka yang terlibat dalam sektor ekonomi ini bersedia sebenarnya untuk mengubah, menyesuaikan diri dengan digital economy dan juga gig economy, whatever you call it lah. Jadi apakah kita bersedia sebenarnya? Memang terpaksa bersedia lah. Kalau kita lihat dari segi kawalan pergerakan itu menyebabkan bukan sahaja PKS tetapi syarikat-syarikat yang besar pun kalau kita lihat apabila mereka pelanggan tidak datang ke gedung membeli belah, jadi syarikat-syarikat yang besar pun terpaksa mengubah cara perniagaan mereka kepada atas talian supaya pembelian penghantaran barang itu dapat dilakukan. Dan satu tema gig ekonomi yang agak popular sekarang ni, apabila membicarakan tu terus terbayang anak-anak belia kita lah membawa motor menghantar makanan, barangan dan sebagainya. Namun sebenarnya konsep gig ekonomi ini sebenarnya lebih luas. Kalau kita lihat di luasan negara barat itu, apabila kita sebut gig ekonomi ini, ianya lebih kepada menyediakan perkhidmatan yang bersifat nilai tambahnya lebih tinggi daripada setakat menghantar barangan, seperti menyediakan perkhidmatan konsultasi, atur caraan, design dan juga apa saja yang kalau kita lihat pada masa sekarang ini, kita ingat hanya boleh lakukan dalam pasaran tempatan, tetapi peluang sebenarnya lebih melangkaui sempadan. Kita boleh memberi nasihat, memberi perkhidmatan kita kepada sesiapa sahaja di dunia. Dan satu inisiatif di bawah MDEC dipanggil GLOW, Global Workforce, itu sebenarnya satu peluang yang boleh diambil bukan sahaja oleh perniagaan tetapi individu. Jika ada kita sesuatu kepakaran, dengan menggunakan platform yang sesuai, kita boleh mampu menjana pendapatan sendiri. Dan ini sebenarnya yang harus diterokai. Kita tidak mahu hanya fikirkan memberi perkhidmatan tempatan dalam satu komuniti saja, tetapi peluang kita tu sebenarnya amat luas. Kita boleh pergi melangkaui global. Dan sebulan dua baru ini kita lihat Malaysia telah mendatangani perjanjian Putrajaya dengan APEC, kemudian RCEP. Jadi peluang untuk kita mencuba meneroka pasaran baru itu ada. Bukan sahaja untuk PKS, malahan syarikat-syarikat tempatan yang besar. Dan itu saya lihat memungkinkan untuk kita terus menjadi peneraju dalam ekonomi digital ni, sebagai pencipta teknologi inovasi baru dan bukan hanya sebagai pengguna sahaja. Ya. Selain daripada apa yang Prof sebut, sebelum saya dapatkan pandangan Azhari lah, apa lagi sektor ekonomi yang Prof lihat sebenarnya perlu diberi perhatian
terutamanya dalam belanja awal 20 dan juga dalam rancangan Malaysia ke-12 nanti, yang mungkin boleh membuka satu pintu yang lebih luas sebenarnya untuk membangunkan semula ekonomi kita, bukan saja di peringkat lokal tetapi juga di peringkat antarabangsa. Okey, satu yang menarik, saya tengok satu statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia. Pada tahun ini sektor perkhidmatan menjadi penyumbang utama. Sebelum ini kita tahu dulu beberapa tahun dulu manufacturing ataupun pengeluaran adalah sektor yang mendominasi, tetapi pada tahun bermula tahun 2010 sektor perkhidmatan telah menjadi yang utama. Tetapi pada tahun 2020 ini dia telah menyumbang kepada 57.7% daripada seluruh pengeluaran barangan dan perkhidmatan negara. Jadi apabila kita lihat sektor perkhidmatan ni, dia amat luas. Kita tengok dari segi sektor kesihatan, kita tengok daripada yang kita, kalau kita masukkan sektor perkhidmatan ni, dia bukan sahaja walaupun kita sebagai negara pengeluar barangan elektronik, barangan berasaskan getah dan sebagainya, tetapi peluang dalam sektor perkhidmatan ni, dan kalau kita lihat pelancongan salah satu sektor yang terkesan, tetapi masih lagi orang kata boleh menjadi satu sumber untuk kita menjana pendapatan untuk hadapan. Dan kalau kita lihat antara sektor yang lagi kita boleh beri keutamaan lebih kepada teknologi. Kita ramai tidak tahu bahawa antara satu syarikat tempatan kita yang mungkin ramai tak tahu, merupakan syarikat kedua terbesar dalam dunia, iaitu penyediaan servis drone anak tempatan, Aerodyne, dan mereka menyediakan perkhidmatan imaging, mapping, surveying, dan itu satu yang kita boleh nampak dengan ada kepakaran yang kata niche ataupun tertentu, kita mampu melakukan globalisasi dari segi penyediaan perkhidmatan itu ke seluruh dunia. Dan saya lihat teknologi aeroangkasa banyak macam Indonesia dah cuba menarik SpaceX untuk meletakkan tapak, tapi di Malaysia kita baru-baru ni ada syarikat tempatan juga melancarkan roket daripada ladang kelapa sawit untuk buat uji kaji. Ini yang sebenarnya satu beberapa sektor yang kita patut terokai lagi. Mungkin bagi mereka yang terlibat dalam PKS juga, Zahari, mereka juga perlu melihat kepada apa yang disebut oleh Prof. Apa lagi selain ialah kita bercakap tentang perniagaan dalam talian yang cukup popular sekarang ini, dan dikatakan telah pun berkembang, menunjukkan satu potensial yang cukup meyakinkan. Tetapi apa lagi yang perlu mereka fikirkan sebenarnya, mungkin bukan saja di peringkat lokal tetapi juga di peringkat antarabangsa? Ya, antara yang kami sendiri pun di Akademi Usaha Mikro rancang tahun 2021 adalah kita nak menjadikan usahawan PKS ni lebih tersedia untuk menjalankan perniagaan cross border e-commerce. Jadi, kalau dulu kita fikir nak eksport kena besar, kena ada pallet, kena ada container dan sebagainya kan, dan ramai pemain PKS belum lagi ke tahap itu. Right? Jadi bila kita bincang dengan agensi seperti Matrix, contohnya dengan MDEC sebagai agensi yang terlibat dalam e-commerce, kita cadangkan tahun depan sepatutnya usahawan PKS cuba lihat peluang dalam cross border e-commerce. Maksudnya dengan parcel yang kecil, kita masih boleh hantar ke luar negara. Terutama produk yang tidak melibatkan certification, contoh macam kraft tangan, contoh macam pakaian, dan macam yang Pak cakap tadi betul juga, dari segi services, nak berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman kan, dari segi virtual discussion contohnya, yang kita boleh charge dengan jumlah sesuatu jumlah dengan kepakaran yang kita ada, dan perbincangan tu boleh dijalankan rentas sempadan. Jadi kedua belah PKS, perkhidmatan maupun pengeluaran, dapat satu peluang yang berbeza tahun depan insya-Allah, dengan bantuan daripada pihak kerajaan, agensi-agensi yang terlibat, dan memastikan mereka boleh tersedia untuk menjual produk di luar negara melalui e-commerce yang memang bagus sekarang ni tuan. Pembeli dah bersedia seluruh dunia. Persoalan sekarang ni, PKS bersedia atau tidak? Pembeli memang dah sedia. Umur 70 tahun pun dah pandai pakai Lazada. Kanak-kanak sekolah rendah pun dah pakai, boleh intai-intai peluang di Shopee. Jadi pembeli dah bersedia. Persoalan sekarang ni adalah PKS kita bersedia atau tidak. Dan 2021 sepatutnya tahun yang kita kena pandang cross border. Memang kita boleh fly pun. Okey, kita berehat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada juga lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya yang berada di studio Ruang Bicara ini. Rehat dulu.
Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang sesuatu yang kita harapkan sebenarnya tahun 2021, tetapi ialah terpaksa menghadapi cabaran COVID-19. Dan selain daripada COVID-19, selain daripada apa yang berlaku di peringkat dunia secara keseluruhan yang disebabkan oleh penularan COVID-19 ini, apa sebenarnya pada pandangan Prof cabaran kepada negara kita untuk memulihkan ekonomi kita? Okey, kalau sebut cabaran ni, cabaran dalaman dan cabaran luaran. Okey, kalau cabaran dalaman ni sudah tentu kestabilan politik itu kita harapkan berlaku. Kalau berlaku pemilihan raya umum pun harapnya kerajaan yang baru tu lebih stabil lah daripada sekarang. Dan juga cabaran untuk menangani krisis pandemik ini, dapat kita mengurangkan jangkitan positif COVID-19 ini. Dan juga dari segi tahap peniaga dan juga individu, kita tidak mahu tahun depan ini unemployed ataupun kadar pengangguran masih lagi kekal 46-47%. Walaupun nampak macam dah mula mendata dan juga jumlah pekerjaan meningkat, tapi saya tengok kadar pekerjaan baru yang ditawarkan dengan kadar mereka masih menganggur masih lagi tak mampu menampung. Bermakna tak lama lagi mungkin lebih ramai lagi yang menganggur, dan para graduan universiti yang akan baru graduat itu pun mungkin tidak akan dapat pekerjaan. Jadi kita mahu pastikan bahawa kadar pengangguran ni kerajaan tumpukan untuk turunkan, dan kita tidak mahu kadar muflis perniagaan gulung tikar dan sebagainya berlaku tahun depan, sebab kebanyakan pelan fiskal ni berakhir tahun ni. Dan jika belanjawan 21 tu peruntukan untuk tahun depan tu tidak dapat disalurkan dengan cepat sebab moratorium pun dah berakhir kan, dan sebagainya, dan subsidi upah pun dia pun ada had limit dia tu. Kita tidak mahu segala usaha kerajaan pada tahun ni menjadi sia-sia pada tahun depan apabila lebih banyak lagi perniagaan gulung tikar. Disebabkan itu krisis kesihatan, krisis politik dan krisis ekonomi memastikan masih lagi PKS perniagaan mampu menggaji pekerja, masih lagi ramai orang mendapat pekerjaan, itu harus ditangani. Dan pada masa yang sama kita harus faham bahawa faktor luaran juga memainkan peranan, geopolitik, faktor ketidaktentuan harga komoditi, dan satu yang saya terkilan sedikit apabila kita tidak dapat mengambil peluang untuk mempelbagaikan pasaran kita apabila berlaku sesuatu yang di luar jangka. Sebagai contohlah apabila India, salah satu negara pengimport minyak sawit kita, memboikot seketika, kemudian kita terjejas. Padahal kalau kita orang kata mempelbagaikan pasaran, banyak lagi yang beli, itu kita mungkin mampu menanganilah boikot oleh negara-negara tertentu. Dan ini sepatutnya kita pun harus orang kata mencuba untuk tahun depan tu pelbagaikan pasaran, pelbagaikan sumber pendapatan, tak semestinya mengenakan cukai kepada rakyat, tetapi menjana ekonomi baru di peringkat global. Itu pun satu yang kita harap menjadi satu cabaran untuk kerajaan lakukanlah pada tahun depan, yang dirangkumi dalam rancangan Malaysia ke-12 yang saya memang tunggu sebenarnya apa sebenarnya yang akan dirancang nanti. Dengan berlakunya pertukaran presiden di Amerika Syarikat, apakah tu Prof melihat bahawa itu juga perlu dilihat secara positif oleh kerajaan kita, mungkin akan membuka sedikit pintu yang lebih luas dalam hubungan ekonomi di antara Malaysia dan US? Ya, kalau kita tengok Trump tu memang dia betul protectionist lah. Dia cuba mempertahankan ekonomi tempatan dan dan dia banyak lebih konflik dengan China, dan orang kata Biden ni sebab dia demokrat dan sebagainya, dia mungkin akan berlembut sikit dengan China. Tetapi kita lihat China ni pun dia ada tindakan yang dia buat itu sebenarnya terpaksa memaksa nanti US untuk bertindak. Sebagai contoh, apabila dia mengenalkan digital central bank currency yang tidak lagi perlu mencetak duit wang kertas itu, tetapi menggunakan mata wang secara digital. Walaupun kita nampak implikasinya hanya melibatkan dia punya tempatan, pengedaran tunai itu tempatan, tetapi ianya akan memaksa negara-negara yang berdagang dengan dia menggunakan mata wang itu, dan ini akan menyebabkan mereka tidak menggunakan wang dolar dan menggunakan sistem SWIFT yang sekarang itu. Itu adalah satu ancaman kepada Amerika Syarikat, dan mahu tak mahu Amerika Syarikat terpaksa bertindak. Jadi ini mungkin kemungkinan satu senario geopolitik yang baru, bukan melibatkan tarif war, tapi lebih melibatkan mata wang tu, penggunaan mata wang itu secara digital. Dan kalau kita tidak mengikuti, kita mungkin ketinggalan, dan kita mungkin
akan terjejas teruk jika kita tidak dapat memilih apakah orang kata cara perdagangan global yang boleh memberi orang kata kesan positif kepada kita nanti. Okey, bulan Januari 2021 ini kita ke depan lebih awal lah. Sesuatu yang ditunggu oleh ramai rakyat Malaysia. Mereka melihat sekarang ini kepada KWSP mengharapkan bahawa ICNA itu akan disegerakan sepantas mungkin, dan sudah tentulah dalam bulan Januari nanti ianya akan diproses, ada 4 hari bulan pengumuman akan dibuat dan sebagainya. Tapi pandangan secara ikhlas Tuan Zahari lah, mungkin mereka yang sedang menganggur amat memerlukan ICNA ini, tetapi mereka yang mungkin terjejas pendapatan mereka juga memerlukan ICNA, tetapi yang membimbangkan kita, ia tidak membantu dari aspek ekonomi, tetapi sebenarnya memberikan satu kesan yang negatif pula kepada individu-individu yang mendapat kemudahan ICNA nanti. Pandangan anda? Iya, saya rasa ada dua sudut pandang yang berbeza. Kalau kita pandang dari segi pemain PKS yang terlibat dengan barangan dan juga perkhidmatan contohnya, bila rakyat memiliki aliran tunai yang bertambah, sepatutnya banyak orang berbelanja dan secara tak langsung memberi suntikan pergerakan ekonomi yang lebih baik untuk pemain PKS. Namun begitu, yang lebih menakutkan adalah yang berbelanja. Bila yang berbelanja tu, kalau boleh, kita faham tekanan hidup sekarang dengan keadaan ada yang menganggur, ada yang kena potong gaji dan sebagainya. Namun saya harap rakyat Malaysia lebih prihatin tentang kata orang ilmu menggunakan wang tunai yang ada tu supaya berbelanja. Pertama, benda penting dahulu. Kedua, pastikan kalau boleh wang yang kita belanjakan tu dapat generate income sedikit, walaupun kecil. Yalah, contohlah kalau katakan dia mungkin nak subscribe kepada e-commerce system yang mungkin bernilai dalam RM1,000 contohnya, dan boleh mula menjual produk di rumah, barang-barang pre-love dan sebagainya. So dengan katakan dapat RM10,000 contoh dia, dengan wang yang dapat tu berbelanjalah. Saya galakkan berbelanja, itu boleh bantu PKS. Tapi dalam masa yang sama juga, sebagai ahli keluarga, sebagai rakyat biasa, kita kena tahu belanja dengan berhemah, dalam masa yang sama cari ruang untuk melipat gandakan lagi apa yang diterima tu dengan cara yang betul. Jangan pergi labur tempat yang mengarut-mengarut pula, satu lagi isu. Okey, kena ada ilmu lah tuan, kena ada ilmu dan cari ilmu yang betul supaya tak kata orang terjerumus di tempat yang tidak sepatutnya dan hilang terus duit tu nanti. Secara ikhlas Prof lah, banyak juga yang melihat tentang kemampuan kewangan negara jugalah dalam menghadapi sinari ekonomi tahun 2021 nanti, dan rancangan Malaysia ke-12 juga mungkin akan menghadapi satu cabaran yang cukup hebat. Tetapi apakah Prof secara peribadi yakin bahawa kita ada kemampuan dari segi aspek kewangan untuk membangunkan semula ataupun memberi nafas kepada pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhannya, Prof? Ya, walaupun belanjawan 21 dianggap sebagai belanjawan terbesar dengan peruntukan 322.5 bilion itu, dan orang akan bertanya mana nak dapat duit itu, dan kita masih ada lagi ruang untuk membelanjakan atau memberi peruntukan sebanyak itu, walaupun pendapatan tak setinggi itu, tetapi kita ada ruang untuk menambah hutang lah, dan kita punya hutang pun masih lagi kata sekitar 50, tapi sekarang mungkin dah menghampiri 60% daripada KDNK, dan banyak negara lain sebenarnya lebih tinggi daripada situ peratusan dia. Dan kesan dia sebenarnya jangka panjang pada masa ini masih lagi boleh. Dan kalau kita lihat dari setiap RM100 lah misalnya hasil negara setiap tahun tu, pada masa ini sekitar 13 ke 14 ringgit itu hanya untuk membayar komitmen hutang tahunan. Dan yang selebihnya untuk belanja pengurusan dan pembangunan. Dan mungkin selepas ini dia akan meningkat ke RM15. Orang kata tak apalah, RM100, RM15. Tapi setiap RM1 meningkat untuk bayar hutang ni, dia akan RM1 kurang untuk bayar gaji, kegiatan kerajaan dan pembangunan. Oleh sebab itu, satu orang kata reformasi sistem monetary negara ini harus dipikirkan, sementara masih ada lagi. Okey, apa yang saya maksudkan dari segi sistem reformasi itu ialah pertama, kita lihat wang kita ni adalah mata wang fiat, tidak disandarkan pada mana-mana komoditi. China telah mula melihat bagaimana mata wang mereka dapat ditambahkan pada komoditi tertentu seperti emas. Tetapi kita tak semestinya emas, mungkin komoditi yang ada pada negara kita macam minyak sawit dan sebagainya. Itu satu. Satu lagi, kata credit creation ataupun penciptaan kredit yang menyebabkan berlakunya inflasi harga barang meningkat ini harus dipikirkan bagaimana ia dapat dikawal oleh kerajaan
melalui satu konsep dipanggil wang sovereign. Ini sebenarnya beberapa isu yang harus dipikirkan. Mungkin bukan tahun depan, tetapi jangka masa yang panjang, 5-10 tahun akan datang, supaya ekonomi Malaysia ni akan kekal mampan lah. Jadi pada masa itu sementara nak memikirkan mekanisme ini, masih lagi ada ruang untuk kita menambah hutang, tapi ini bukanlah penyelesaian yang patut diteruskan untuk selama-lamanya. Baik, kita di penghujung sebenarnya, ada 2-3 minit saja lagi. Jadi azam dan juga harapan Tuan Azhari sendirilah yang mewakili Akademi Usahawan Mikro, mungkin kita boleh kongsi bersama. Okey, saya mengharapkan semua pemain PKS menjelang 2021 ni, pertamanya kita kena lebih peka dan bukannya pekak. Kita kena peka dengan apa bantuan yang ada, kita kena peka dengan kepentingan digital ekonomi untuk membantu kita mengekalkan perniagaan sekurang-kurangnya tahun hadapan. Dan bila ada bantuan daripada kerajaan ataupun apa-apa saja yang dinyatakan oleh pihak kerajaan, cepat-cepat ambil tindakan. Sebab kalau kita tak bertindak, kita akan ketinggalan. Dan COVID-19 ni menyebabkan kita akan jauh lagi ketinggalan. Betul. Jadi kena peka dan pastikan tindakan kita itu cepat dengan apa yang berlaku, dengan pengumuman yang dijalankan, yang dibuat setiap hari, contohnya dengan keadaan krisis, dengan keadaan kes dan sebagainya. Usahawan perlu lebih cepat buat keputusan. Kalau lambat, nanti confirm ketinggalan. Dan kalau ada bantuan geran contoh yang kami buat tu, please apply, ambillah ruang dan peluang ni, dan sama-sama kita hadapi 2021 ni sebagai tahun digital yang lebih baik berbanding dengan 2020 kan. Alhamdulillah. Dan barangkali Profesor Maria, Dr. Ahmad Razman juga ada azam sebenarnya. Dia tak nak bagi tahu, tapi saya agak-agak dia nakkan full professorship lah tahun 2021 nanti. Amin. Jadi Prof, sebelum kita berpisah dari udara, apa lagi yang mungkin Prof ingin sampaikan kepada rakyat Malaysia? Okey, saya tahu kita sebenarnya rakyat Malaysia ni, rakyat Malaysia yang sebenarnya mempunyai satu sifat yang saya kagum, iaitu semangat Malaysia boleh tu. Walaupun kerajaan dah beri macam-macam, banyak agensi ingin memberi segala macam bantuan, tetapi kita sebenarnya turut harus sama bantu sama kita. Dari segi pihak swasta, NGO, komuniti, individu, peniaga, masing-masing kena bantu sama kita. Dan apabila kita bersatu sebagai bangsa Malaysia ini, kita memang boleh melakukan apa saja. Itu yang saya harapkan sebagai satu bangsa, memang kita boleh buat untuk mendepani apa saja cabaran tahun depan. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Profesor Maria, Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Terima kasih kepada yang berbahagia, Encik Abdul Azhari Abdul Wahid, kerana sedia bersama kita di ruang bicara ini. Dan secara ikhlasnya saya cukup selesa sembang-sembang bersama kedua-dua tetamu saya di studio ruang bicara ini. Dan tentunya lah kita juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang memberikan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti biasalah, kami sentiasa menjanjikan sesuatu. Tahun baru nanti pun ruang bicara akan terus berbicara bersama anda. Jadi itu jangan lupa, itu janji kami kepada anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.